dengan kesibukan masing-masing, masing-masing dengan kerjanya, dengan masalah keluarga, masalah tempat kerja, masalah anak-anak. Tapi Allah pilih kita untuk kita datang ke masjid solat berjemaah. Tak semua orang dapat, tuan-tuan. Kemudian Allah berikan keizinan kepada kita duduk lepas maghrib, duduk dengar tazkirah, yang perlukan kesabaran, yang perlukan ketenangan, yang perlukan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah. Jadi bila kita berada dalam rumah Allah ni, Allah janji Allah akan hantar malaikat. Ini janji Allah. Allah akan hantar malaikat. Malaikat tu turun bawa rahmat daripada Allah. Allah turunkan rahmat, hantarkan malaikat. Malaikat ini dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, rahmat yang kau turunkan ni bagikanlah kepada jemaah-jemaah yang hadir duduk dengar kuliah maghrib dekat Masjid Setialam. Lebih kurang macam itulah wording malaikat. Allah Ta'ala turunkan rahmat, tapi umum. Kemudian malaikat kerja dia doakan rahmat tu dapat kepada jemaah-jemaah yang hadir untuk dalam majlis ilmu. Kita hari ni kita dah masuk 25 Syaban, dah berada di hujung bulan Syaban. Panas-panas Ramadan tu makin lama makin kuat dah, tuan-tuan. Tengok kat luar pun bazar-bazar Ramadan dah mula boleh booking tapak kan, macam-macam kita tengok preparation kuihnya dengan iklan-iklan kuih raja pun dah macam-macam dah keluar. Allahu Rabbi, dia punya bahang Ramadan tu kuat. Tapi kalau kita tengok bahang Ramadan tu kuat tu, dia sama naik. Bahagian yang makanan-makanan itu naik, kuih raja dia naik, kain-kain baju naik, jekyll pun naik kan, semua naik. Yang ustaz-ustaz yang kuliah-kuliah ni pun ceramah pun naik juga, amalan itu, amalan ini. Jadi dia bersaing. Jadi insya-Allah kita pilihlah yang terbaik. Cerita bab Ramadan ni, tuan-tuan, macam-macam hadis kelebihan dalam bulan Ramadan. Bermula dengan bulannya, bermula dengan Qurannya, Lailatul Qadarnya. Oh, puas dah dengar. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Ramadan yang kita lalu pada tahun ini, yang akan kita lalui ini, merupakan Ramadan yang lebih baik daripada tahun lepas. Moga-moga azam kita dah pasang, niat kita dah ada, dan kita dah plan dah. Maka ada, tuan-tuan, ni diri kita masing-masing. Tahun lepas aku Ramadan apa yang aku buat? Tarawihnya tahun lepas tarawih 8 aja. Itu pun minggu pertama je, minggu kedua tak ada dah, guyuk dah kan. Atau kejap 8 kejap 20 kan. Ada hari buat, ada hari tak buat. Kalkulit balik Ramadan tu ni, Allah aku nak begini. Kena ada. Tahun lepas punya Ramadan aku punya qiyam banyak ni, yang bangun malam. Tahun ni kena ada, kita kena baiki. Tahun ni aku cadang ini. Tak apa, tak buat itu nombor 2. Yang penting kita ada blueprint dulu, niat tu ada. Kalau kita tak dapat laksana pun, kurang-kurang dapat pahala dah. Pahala niat. Jangan tak ada niat langsung. Pahala niat, pahala blueprint tu pun penting. Sebab Allah SWT akan nilai kita punya proposal Ramadan kita itu. Kena ada qiyamnya dengan amalan-amalan sunatnya. Jadi kena dengan bacaan Qurannya kan. Kena ada. Kalau tahun lepas kita mungkin kita tak dapat khatam Quran, kita duduk tadarus yang banyak bana kita baca. Tahun ni kita plan bila waktunya. Kena ada. Tuan-tuan yang masing-masing ada isteri, ada anak kan, kena plan sebenarnya. Antara titik untuk kita buat perubahan. Kadang-kadang ni kita tak jumpa titik. Orang kata punat ke titik, tak jumpa. Antara titik yang terbaik untuk kita buat perubahan, Ramadan. Sebab apa? Ramadan ni dia boleh jadi turning point. Dia boleh jadi alasan. Kita lah orang lelaki. Orang lelaki ni, kita ni ada sifat takabur, sombong, ego sikit kan. Orang lelaki kan, dia nak merendah diri tu payah sikit. Nama lelaki kan, dia sifat dia ada ego, takabur. Orang lelaki dia macam tu. Sama, saya pun sama macam tu. Ada, kita ada sifat gitu sebagai orang lelaki. Haibah seorang lelaki tu ada.
Jadi kalau satu-satu benda tu kita nak buat terus, dia agak susah. Tapi bila datang Ramadan, kita boleh jadikan turning point. Dengan isteri, dengan anak-anak, dia jadi turning point. Okay, tu ni abang cadang, okay, kita nak plan gini lah, tiap-tiap hari malam lepas tarawih kita akan duduk. Ni turning point, saya kata turning point. Kita boleh jadikan alasan. Bukan senang nak buat tu. Kita nak cari satu alasan yang kita nak ubah. Orang tengok, orang rumah kita tengok buang tebiat apa abang ni kan, kita payah juga kan. Tapi bila kita dengan Ramadan ni, dia datang satu bulan banyak ibadat, kita boleh jadikan satu sebagai turning point. Tahun ni kita cuba buat pembaharuan lah. Tahun ni malam, tiap-tiap malam lepas tarawih kita duduk sikit, baca Quran sama-sama, satu muka ke kedua muka ke, ataupun sebelum tidur tiap-tiap malam kita baca hadis ke, ambil satu kitab, duduk dengan isteri, duduk dengan anak-anak. Sebab bulan Ramadan ni dia satu bulan yang orang dah jadi culture, kita berkumpul, orang pun nak pergi solat tarawih. So banyak tempat kita boleh create turning point yang baru untuk perbaiki diri kita, isteri, anak-anak kita. Sangat-sangat baik sebenarnya. Dia tak rasa macam janggal sangat lah kan. Kemudian habis Ramadan tengok, rasa macam boleh continue tak kan. Kita lah sebagai ayah kan, sebagai ketua keluarga, habis Ramadan tengok, rasa macam boleh continue. Lepas Ramadan, Syawal kita cuba buat tu. Untuk satu bulan ni jadikan ada satu titik hidayah Allah, turning point kita ambil, supaya kita cuba try dalam Ramadan ni berapa benda kita cuba buat perbaharui. Kita plan dengan isteri dengan anak-anak, cuba buat. Kalau rasa mampu, lepas Ramadan teruskan Syawal. Kalau rasa tak mampu, tak apalah, plan dengan rumah dengan anak, tak apalah, Ramadan tahun depan kita sambung balik kan. Gunalah skill gitu kan, skill cover line nama dia kan. Dia penting sebenarnya. Ada tempat-tempat perlu kita bina turning point tu. Jadi moga-moga sama-sama kita ambil istifadah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian. Kitab Di Balik Tabir Kematian karya agung Al-Imam Al-Ghazali. Kitab ni dia membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka dan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ni boleh dapat dekat Shopee, Lazada, ada harga dalam 20-30 ringgit. Dia ni sebahagian diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin di bawah tajuk Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Dia membahaskan tentang kematian satu, wa ma ba'dahu. Jadi dua benda yang Imam Ghazali dia bawa. Zikrul Maut maksudnya untuk mati, apa preparation, persediaan, itu zikrul maut. Wa ma ba'dahu, dan apa yang ada selepas kematian. Kan? Dan kitab ni dia ada dua bahagian. Bahagian pertama sebelum mati, untuk mati, dan bahagian kedua selepas mati, apa cerita dia. So semua dia merangkumi perkara-perkara tersebut. Dan kuliah kita yang terakhir ialah pada 17 hari bulan 2 yang lalu. Dia bulan 2 dengan bulan 3 ni tarikh dia sama. Tarikh dengan hari dia sama kan. 17 hari bulan 2, ini 17 hari bulan 3. 17 hari bulan 2 yang lalu kita berada pada muka surat 6. Kita masih berada pada bab yang pertama. Bab yang pertama tajuk dia kematian dan dorongan selalu mengingatinya. Imam Ghazali dia mulakan kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Dia mulakan, dia bahagikan manusia ni kepada 3 golongan. Golongan lalai, golongan yang nak bertaubat, dan dikatakan yang ketiga ialah golongan yang al-arifin. Itu 3 golongan yang disebut. Kemudian Imam Ghazali disebutkan ada atas lagi pada itu, iaitu golongan yang mengharapkan redha Allah. Dia redha dengan apa-apa yang telah Allah tentukan. Okey. Kemudian habis dibahagikan kepada 3 bahagian, dia masuk kepada tajuk keutamaan mengingati kematian dalam semua keadaan. Itu yang kita berada sekarang ni pada muka surat 6, iaitu bayan fadlu zikrul maut kaifa makana. Dia membicarakan tentang kelebihan, keutamaan mengingati mati dalam semua keadaan. Okey. Dibawakan ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, dan kita berada pada yang bawah itu, yang hadis daripada Aisyah. Kata Imam Al-Ghazali,
Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpul bersama para syuhada? Aisyah dia tanya dengan Nabi, ada orang tak yang akan dikumpul dengan para syuhada? Sebab tak semua orang ada peluang untuk mati sebagai syahid. Tak semua orang berpeluang untuk pergi ke medan perang. Tak semua orang berpeluang untuk mati pada jalan Allah. Jadi kalau jenis orang perempuan duduk kat rumah ni, macam mana nak syahid? Agak boleh tapi agak susah sikit. Jadi dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada? Ada tak orang biasa-biasa yang kita duduk rumah, masak goreng mi, masak nasi, buat ketupat kat rumah, anyam ketupat, masak nasi goreng, boleh duduk dengan para syuhada ni, kumpul sekali. Inilah kata Aisyah, dia punya soft skill yang ditanya pada Nabi tu. Maka baginda bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ada, iaitu orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa dia? Ni bagi golongan orang yang mengingati kematian sehari semalam sebanyak 20 kali. Saya cuba cari juga teris hadis ni, hadis sahih ke tidak. Kata Nabi, saya tak jumpa, tapi dalam Ihya Ulumuddin dia disebut. Saya duk cari sebab apa dia tulis 20 hari, apa signifikan 20 hari sehari semalam. Sebab dia ni bukan ada dalam syarah hadis yang jelas, tak jumpa. Kalau tak, saya fikir seronok juga cerita sebab apa Nabi dia kaitkan 20 hari sehari semalam. Tentu ada signifikan, tapi tak ada dalam syarah dia, tak jumpa. Tapi ada Nabi sebut mungkin 20 hari sehari semalam. Kalau kita semayang 5 waktu, maksudnya setiap kali semayang tu kita akan ingat 4 kali atau atau sebagainya. Tapi yang penting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingat mati, ni dia kata, keutamaan mengingat mati ni dia ada kelebihan. Maksudnya jenis manusia yang ingat mati, ingat akan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jenis orang gini akan dikumpul dengan para syuhada nanti. Okey. Kemudian kata pengarang, kata Imam Ghazali, alasan keutamaannya ialah kerana ingat kematian secara automatik akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya. Dia kata Imam Ghazali, sebab dia alasan utamanya ialah kerana bila ingatkan mati itu secara automatik kita akan menimbulkan rasa tak suka kepada dunia dan mengetahui dunia ni penuh dengan tipu daya, penuh dengan ujian, penuh dengan penipuan, dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Bila ingat mati tu, dia rasa dunia ni penuh dengan tipu daya dan menyebabkan seseorang itu dia akan prepare diri dia untuk kehidupan akhirat. Sebab apa? Dia nampak bila dia ingat kematian ni, bukan ingat-ingat saja, dia nampak dunia ni lemahnya kat mana, lebihnya kat mana, tipu dayanya dekat mana. Jadi menyebabkan itu dunia ni tak boleh diharap, kan? Dunia ni sementara. Itu yang ulama sebutkan, dunia dana yadnu dunia. Dana tu maksudnya dekat. Dana yadnu dunia. Dunia ni benda yang dekat. Kalau akhirah dia benda yang jauh. Jadi dunia ni benda-benda yang dekat dia. Sebaliknya, lalai dari mengingati kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Yang mana kalau tak ada dia mengingati kematian, maka akan tenggelamlah dalam kesenangan dunia. Jadi bila Nabi kaitkan dengan 20 kali sehari semalam, maksudnya dalam sehari tu banyak kali dia ingat akan berlakunya kematian, menyebabkan dunia ni dia tak berapa nak, dan nak tenggelam dalam dunia ni agak susah, dia kata. Kemudian kata Imam Ghazali, Nabi SAW bersabda, dia kata, tuhfatul mu'minil mautu. Kata Nabi, ini hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan Tabrani, dia kata, tuhfatul mu'minul mautu. Dia kata, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Tengok tinggi dia punya balaghah Nabi tu, bahasa dia cukup tinggi. Nabi sebutkan bahawa mati adalah hadiah.
Kita hadiah bagi benda yang berharga kan, benda yang warna, benda yang suka kan, yang menyeronokkan, menggembirakan, itu hadiah. Tapi Nabi berikan satu perumpamaan bahawa mati adalah hadiah yang sangat berharga. Bagi siapa kata Nabi? Bagi orang yang beriman. Maksudnya kalau kita ni orang yang beriman, kematian itu merupakan satu hadiah. Hadiah, bila dapat hadiah ni benda yang sangat menyeronokkan. Bila bertemu dengan kematian, alhamdulillah dapat hadiah. Gitu. Nabi nak bawa kita, nak bagi faham, kena ada dalam diri kita ni, mati tu satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita hidup di muka bumi ini untuk diuji, untuk buat test. Allah cipta kita di muka bumi ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kita siapakah di antara kita ni ahsanu amala, yang baik amalnya. Iman tadi dah, imannya, Islamnya, dan Allah nak tengok ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang baik amalannya. Kan, bila kita buat amalan yang baik, buat ibadat, sampai satu masa datangnya kematian, alhamdulillah, maksudnya kita dah berhenti daripada buat ibadat. Bila kita mati, kita akan dapat hadiah dengan apa yang kita kerjakan dekat dunia ini. Itu yang Nabi sebutkan, tuhfatul mu'min al-mautu. Kematian ini hadiah, bukan hadiah biasa, hadiah yang sangat berharga. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Pada diri kita yang beriman, kita kena ada perasaan begini, mati itu merupakan hadiah. Bukanlah kita rasa mati itu sesuatu yang menakutkan. Memanglah semua orang takut mati, tapi maksudnya bakal kita bertemu dengan kematian, tapi sebenarnya kita merasakan kita melepaskan dunia. Bila kita mati, kita dah lepaskan dunia, tanggungjawab kita dengan dunia ni terlepas. Yang depan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat, alam barzakh tu. Jadi hidup kita dunia ni prepare untuk mati. Kalau orang kata prepare untuk hari tua kan, kita kerja, dia buat sistem, ada KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja. KWSP untuk hari tua. Itu konsep kerja dekat dunia. Kerja sampai pencen, tunggu, simpan, ada duit lebih sikit, tunggu sampai mati. Tapi tak ada konsep tu, kerja untuk makan dalam kubur. Tak nampak konsep itu, tak ada. Tapi ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Hadiah kita akan dapat bila start kita mati. Kita akan faham hadiah itu bermula. So kena tanam dalam kepala kita, bahawa bila mati kita akan dapat hadiah dia. Beliau bersabda seperti itu kerana dunia memang merupakan penjara bagi orang yang beriman. Di dalam dunia ia selalu berada dalam kesulitan kerana ia harus mengalami kerasnya siksaan batin, melatih diri untuk menaklukkan keinginan nafsunya dan melawan syaitan. Nabi kata Imam Ghazali. Imam Ghazali dia kata apa? Sebab apa Nabi SAW mengatakan gitu? Sebab dia kata ada 3 perkara. Dia kata sini, di dalam dunia ia selalu berada dalam kesulitan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, di dalam dunia ia selalu berada dalam kesulitan kerana ia harus mengalami kerasnya siksaan batin. Hidup dekat dunia ni bukan kita, semua makhluk yang Allah cipta akan melalui kesulitan. Susahnya hidup ini, ujian hidup ini memang susah. Jadi semua benda yang sulit ni memang menyusahkan. Itu yang pertama, kata Imam Ghazali, perlu kita lalui, kena bersabar kan. Okey, kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, melatih diri untuk menaklukkan keinginan nafsu. Kita ni tuan-tuan, masing-masing ada nafsu. Allah ciptakan kita manusia ni, dia bukan ciptakan kita ni nampak badan, mata, telinga. Dia ada benda-benda kita tak nampak. Ada yang namanya roh, ada namanya jiwa, ada namanya hati, ada namanya akal, ada namanya nafsu. Ada beberapa item yang semua benda tu kita tak nampak, semua benda dalaman, yang semana semua benda tu
diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perangai masing-masing. Kalau nafsu tu, innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau yang namanya nafsu tu, dia memang la ammaratun bisu. Dia nak benda-benda tak elok aje, kan? Benda-benda tak baik tu dia cenderung aja, kan? Jadi ini yang Imam Ghazali sebut. Jadi melatih diri untuk menaklukkan keinginan nafsu. Allah berikan kita kepada hati. Hati itu kalau baik, dia akan timbang jadi baik. Kalau buruk hati itu, dia akan jadi rosak. So hati itu jadi raja. Bagaimana peranan akal boleh menguasai hati supaya nafsu itu dapat dikontrol dengan baik. Kalau akal kita, dia tak dapat kontrol hati, dia tidak dapat memenangi hati, maka nafsu itu dia akan la ammaratun bisu. Dia akan mengarah kepada keburukan. Itu yang Imam Ghazali sebut. Nak melatih diri menaklukkan. Bagaimana kita nak latih diri kita takluk keinginan nafsu. Sebab nafsu tu standardnya memang la ammaratun bisu. Sebab dia ada nafsu tu berjenis-jenis. Standard dia begitu. Maka itu juga yang kedua yang menyebabkan bila mati tu lega, dapat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, tengok kata Imam Ghazali ialah melawan syaitan. Kita ni satu, Allah Ta'ala cipta kita, ada yang bentuk dia kesulitan kerana susahnya kehidupan kita kat muka bumi. Itu yang pertama, yang common. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, dengan yang dalaman kita, pada diri kita sendiri. Kita, hawa nafsu kita, akal kita, hati kita, jiwa kita, semua dalaman kita. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, melawan syaitan. Ada lagi makhluk lain yang Allah cipta yang daripada luar pula nak ganggu kita, yang namanya jin, yang namanya syaitan. Yang mana makhluk-makhluk ini dia akan mempengaruhi diri kita untuk melakukan keburukan. So penuh kita ni dengan ujian yang Allah berikan. Ni kita kena faham konsep penciptaan kita sebagai manusia ni memang untuk diuji begitu. Kalau kita beli, kalau kereta, orang cipta kereta, kemudian dia bawa, mula dia bawa jalan biasa, bawa jalan laju, cuba tekan minyak 100 km, 200 km sejam, 300 km sejam, test pula beberapa jam, tengok tahan, bawa pula jalan kampung, bawa pula jalan batu, naik bukit, kan, nak pastikan kereta tu betul-betul dia firm, maksudnya betul-betul baik, kan. Try bawa jalan tak elok, bawa masuk air, bawa masuk lecah, kan, biar kena hujan, kena panas, kan. Buat beberapa test. Semua ujian-ujian ini yang akhirnya bersihlah kereta itu. Dia keluarkan satu produk terakhir, dah diuji semua kereta tu, memang dia lepas semua ujian. Suspension dia okey, spek-spek dia tahan, barulah dia kata kereta ni berada pada standard 5 bintang. Setelah diuji, kan. Jadi kalau tak uji tak tahu, kan. Kalau kereta dia buat gitu, maka kita ni manusia, Allah cipta kita sama. Dia sunnatullah itu. Sunnatullah, Allah cipta manusia perlu diuji. Setiap angle diuji, dengan nafsu, diuji dengan hati, diuji dengan syaitan, diuji dengan jin, uji dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri. Semuanya merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lepas kita semua ujian, kita mati, barulah dia selesai ujian tu, baru boleh Allah Ta'ala kata okey, lepas ujian ni keluar produk kita yang baru. Bila kita mati besok, dapat bangun dengan tubuh barulah. Muka samalah macam ni, muka kita mungkin handsome lagi lah kot, kan. Berubah dia ada spek akhirat punya spek, kan. Tak macam ni lah, kan. Macam ni muka Melayu, muka Jawa, mungkin spek akhirat tu lain lah. Dia punya kulit warna dia cantik, tapi spek yang ada akhirat nanti itu spek yang terbaik, yang dah lepas semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Imam Ghazali sebutkan, 3 bahagian itu. Kemudian kata Imam Ghazali, kematian akan membebaskannya dari seksaan tersebut. Bila mati, lepaslah daripada ujian-ujian itu. Jadi baginya itu jelas merupakan hadiah yang sangat berharga. Jadi bila kita faham ada 3 bentuk ujian Allah ini,
Jadi bila mati tu baru terasa alhamdulillah, lepas dapat kita hadiah yang sangat berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu kafaratun likulli muslim. Nabi kata kematian adalah kafarah, tebusan bagi setiap muslim. Mati adalah kafarah. Kafarah ni tebusan bagi setiap muslim. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang sejati dan seorang mukmin yang hakiki adalah yang tidak menyakiti kaum muslimin dengan lisan maupun dengan tangannya. Hal itu terwujud dalam akhlak orang-orang mukmin yang belum dicemari kemaksiatan kecuali sebatas dosa-dosa paling kecil dan remeh. Maksudnya kecuali hanya dosa-dosa paling kecil dan remeh. Yang tu yang Nabi dah bawakan hadis. Nabi sebutkan al-mautu kafaratun likulli muslim. Mati ni merupakan kafarah, dia menebus apa-apa dosa yang kita buat. Dia akan jadi satu tebusan. Kalau ada kita melakukan salah silap, maka semuanya akan ditebus. Okay. Kematian akan membersihkannya dari dosa-dosa seperti itu. Kalau tadi 3 bentuk ujian yang Allah berikan nak dapat hadiah Allah, tiba-tiba bila kita mati penuh dengan kita bawa dosa, maka bila kita mati kita perlu dibersihkan daripada dosa-dosa tersebut. Okey, itu yang disebutkan kematian akan membersihkannya dari dosa-dosa seperti itu. Kematian juga menjadi tebusan baginya jika dia menjauhi dosa-dosa besar dan mengerjakan amal-amal yang diwajibkan oleh agama. Dan mati juga ditebusan. Kalau buat baik, maka dia akan jadi yang baik. Kalau dia ada buat dosa, maka mati itu tebusan dia akan ditebus dosa-dosa yang dia buat. Kita tak boleh lagi. Kita duduk dekat dunia ni, Allah uji macam-macam. Orang perangai gini, buat naya kat kita, buat jahat dekat kita, macam-macam. Orang tipu kita, orang curi duit kita, orang tak bayar hutang dengan kita. Tapi semua tu ada nilainya di sisi Allah. Bila kita mati besok, tak apa, kita kata ada orang tak nak bayar hutang, tak apa, kita kira akhirat kan. Itu senang. Kita orang beriman ni tak risau sangat. Kena baik, alhamdulillah. Kena susah pun alhamdulillah. Ada hadis yang Nabi cerita tu, baik alhamdulillah, susah pun alhamdulillah. Sebab apa? Kita tahu bila susah tu kita akan dapat habuan kita di akhirat. Akhirat besok kita boleh claim, kan? Tak semestinya claim dekat dunia ini. Akhirat kelak besok, mana buat jahat kita tu kita boleh claim balik, dapat kita punya claim. Dan kalau kita dah habis dah, dia dah tak boleh nak bagi balik, dosa kita pula bagi pada dia. Itu lebih kita jadi orang yang beriman. Okey. Kemudian Atta Al-Khurasani meriwayatkan, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekumpulan orang yang sedang tertawa dengan kuat. Baginda bersabda, selangilah majlis kamu dengan mengingat sesuatu yang dapat merosak kenikmatan-kenikmatan. Mereka pun bertanya, apa itu yang dapat merosak kenikmatan-kenikmatan? Baginda bersabda, kematian. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Jadi Nabi SAW dia bila dia duduk dengan sahabat-sahabat, lalu jumpa sahabat-sahabat ni jenis, ada sahabat ni jenis lok-lok macam kita juga zaman kita ni. Tuan-tuan yang datang ni orang baik-baik kan, duduk datang dengan kuliah kan, ingat kematian, buat amal ibadat. Tapi bila keluar nanti ada jenis-jenis duduk kaki lepak tepi-tepi jalan kan. Ni zaman Nabi ada sahabat yang macam tu. Jadi Nabi bila jumpa dengan sahabat itu jenis lok-lok, jenis kaki enjoy, jenis tak ingat mati ni, jenis tak ingat. Maka Nabi SAW bila melihat mereka ni berada dalam suasana yang agak jauh dengan kematian, Nabi mengingatkan, selangilah majlis kamu dengan mengingat
sesuatu yang dapat merosakkan kenikmatan. Jadi orang yang terlalu banyak tertawa ni, terlalu seronok dengan dunia ni, dia lupa kepada kematian. Jadi Nabi nak mereka ni supaya dalam majlis-majlis tu ada seronok-seronok tu, ingat juga akhirat. Kita ni seronok-seronok ada akhirat, ada bahagian ingat tentang kematian. Jadi seronok macam mana pun ada level, dia tak terlajak. Kita lah tuan-tuan, bila buat majlis apa-apa kena ada tazkirah tu, kena ada tazkirah. Maksudnya apa? Peringatannya apa? Ingat tentang kematian lah, ingat tentang akhirat. Apa-apa majlis yang kita nak buat, sunnahnya Nabi sebut kena ada tazkirah tu. Seronok kita nak pergi jalan mana-mana, gembira mana-mana pun kena ada bahagian untuk tazkirah itu, supaya kita tidak sesat. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang dibawakan hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, akthiru min dzikril maut fa innahu yumahhisu dzunuba wa yuzhidu fid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah mengingat kematian, kerana sesungguhnya hal itu dapat menghapus dosa dan mengikis cita-cita terhadap dunia. Kata Nabi, bila kita ni sering-sering mengingat kematian, kerana ingat kematian itu dia dapat menghapuskan dosa dan mengikis terhadap dunia. Azan belum 4 minit. Okey. Kata Nabi, bila sering mengingat kematian, mati itu dapat menghapuskan dosa. Satu. Kemudian yang kedua, bila mati itu dapat menghapuskan dosa, dia dapat mengikis cita-cita terhadap dunia. Tak adalah kita ni angan-angan tu terlalu tinggi sangat. Banyak angan-angan dengan dia. Bukan tak boleh nak berangan, bukan tak boleh nak bercita-cita. Boleh nak bercita-cita, tapi dalam setiap cita-cita yang ada kita bina di dunia ini untuk dapatkan habuan dunia, dalam setiap bahagian tu ada bahagian akhirat yang kita letak. Ada bahagian kematian. Kita buat program untuk buat duit, make a money, yang katakan program ada. Oh, ini besok dapat banyak ni untung dia, kita target nak infak banyak ini. Ada lah, cantik dah tu. Cita-cita dunia teruskan. Sebab Islam, Nabi dia bangga dengan orang yang ada duit, yang kaya ni, sebab dia membantu Islam. Islam nak kuat kena ada orang yang hebat, kena ada orang kaya, kena ada harta. Kita perlukan gitu. Tapi kita perlukan orang yang kaya, yang hebat, yang dapat membantu Islam. Bila dia kaya, dia hebat, ada setiap portion apa yang dia buat tu ada bahagian untuk Islam, bahagian untuk akhiratnya yang dia buat. Ni hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi, kafa bil mauti mufarriqa. Cukuplah kematian sebagai pemisah. Cukuplah kematian itu sebagai pemisah. Kalau bagi orang yang faham, dia kata mati itu cukup, dia sebagai pemisah di antara dunia dan juga akhirat. Cukuplah memisah di antara kenikmatan dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda juga bersabda, kata Nabi, kafa bil mauti wa izah. Dia kata cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Sebut aja mati itu dia dah sebagai pemisah, kan? Bila orang, bila kita ada majlis apa-apa kan, tiba-tiba nak dengar kematian, dengar mati, sebut je mati tu, dia lain lah, kan dia jadi pemisah. Bila setengah seronok-seronok je, ada sikit tazkirah tentang kematian, jadi slow dengan nasihat. Tu itu yang dikatakan kafa bil mauti mufarriqa, kafa bil mauti wa izah. Cukuplah bila ada perkataan kematian itu dia sebagai satu bentuk nasihat, teringat kita bahawa kita ni makhluk yang satu hari nanti kita akan mati. Pasti kita akan mati. Kemudian kata pengarang, kata Imam Al-Ghazali, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Di sana ada beberapa orang yang sedang berbicara dan tertawa-tawa. Baginda lalu bersabda, ingatlah akan kematian.
demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kalau saja kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi tadi hadis yang pertama, Nabi lalu jumpa sahabat. Kemudian ini yang kedua pula, Nabi dia lalu nak pergi ke masjid, kemudian on the way tu jumpa, macam tadi jumpa beberapa orang yang sedang berbicara, tertawa-tawa, seronok, gembira kan, tak tentu hala. Nabi ingatkan, ingatlah akan kematian, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Ini sumpah Nabi. Nabi ni apabila Nabi nak bercakap sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, Nabi akan bersumpah. Nabi kata wallahi watallahi wallazi nafsi biadi. Ini dia dah terjemah bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab dia wallazi nafsi biadi, demi zat Tuhan. Okey, kita bagi laluan azan. Muslimin muslimat dan hadirat yang kasih sekalian, kita ambil sikit lagi 5 minit kita habiskan kisah bawah ni. Jadi Nabi SAW apabila Nabi nak bercakap tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang penting, Nabi akan bersumpah. Sumpah macam Allah. Allah bersumpah, wal-laili, demi waktu malam, wad-duha, demi waktu duha, wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Sumpah, Allah bersumpah. Jadi Nabi SAW
bila Nabi nak bercakap sesuatu yang besar, Nabi dia akan bersumpah. Nak menunjukkan benda ni besar, kena ambil berat. Apa kata Nabi? Dia kata, ingatlah akan kematian. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam kuasaannya. Wallazi nafsi biyadi. Dia kata, wallazi nafsi biyadi. Demi Tuhan yang jiwa aku berada di dalam kekuasaan Allah. Maksudnya aku cakap ni demi Allah. Yang aku cakap ni memang Allah nak begitu. Dan begitulah yang aku tahu, yang Allah nak bagi kamu faham. Gitu. Wallazi nafsi biyadi. Dia kata, kalau saja kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kalaulah lau ta'lamu ma'alam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, ni hadis ni sebutkan, nescaya kamu akan sedikit tertawa. Ni hadis ni sebut, nescaya kamu akan jadi tak nak ketawa banyak. Dia kata, dan banyak menangis. Nabi SAW sebut, kalau kamu yang duduk ketawa tepi-tepi jalan ni, kalaulah kamu tahu sebagaimana yang aku tahu, sebagaimana yang kamu dapat rasa apa yang aku rasa, nescaya kamu tak jadi nak gelak-gelak ketawa banyak ni, tak jadi ketawa. Sebab apa? Sebab kamu tahu tentang kematian itu. Okey, habis hadis tu. Kemudian kita ambil satu perenggan lagi tu. Ini kisah. Satu hari seorang sahabat disebut-sebut dan dipuji-puji oleh sahabat-sahabat yang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, baginda bertanya, bagaimana teman kamu itu mengingati kematian? Mereka menjawab, kami hampir tidak pernah mendengar ia menyebut tentang kematian. Baginda lalu bersabda, kalau begitu ia tidak seperti yang kamu duga. Ni bagaimana Nabi mengajar sahabat bagaimana nak mengenali orang yang baik, orang yang dipuji-puji. Kan, apabila sahabat ni dia puji sahabat yang lain, Nabi ada. Kita lah duduk orang ni kata orang ni gini hebat, ginilah ada kelebihan, beginilah kelebihan dia ni, hebat begini. Jadi nampak pujian tu, orang tu rasa macam hebat, okey pujian. Maka Nabi tanya benda yang simple. Nabi tanya, Nabi kata, bagaimana teman kamu itu mengingati kematian? Yang kamu ceritakan yang hebat tadi, yang ada kelebihan begini, bagaimana dia itu mengingati kematian? Bila yang cerita tu, mungkin sahabat ni bila dia cerita dia puji itu, hanyalah puji benda-benda yang sifatnya duniawi. Sifatnya tentang hebatnya, mungkin dia sudut kaya, dia sudut harta, dia sudut pangkat, dia sudut kedudukan, dia sudut kebolehan, ilmu yang ada pada dia. Itu yang dipuji oleh sahabat. Jadi Nabi bila dengar sahabat puji itu, mana hebatnya? Maka Nabi tanya, bagaimana teman kamu itu mengingati kematian? Yang kamu cerita hebat, kalau dia cerita tentang kematian, bagaimana? Dia nak ingat mati macam mana dia? Apa yang ada boleh dikaitkan dengan kematian yang nampak dia tu hebat? Kemudian sahabat tu bila dengar Nabi tanya gitu, kami hampir tidak pernah mendengar ia menyebut tentang kematian. Tentang mati tak ada pula dia bercerita. Maka kata Nabi SAW, baginda lalu bersabda, kalau begitu ia tidak seperti yang kamu duga. Yang ceritakan tentang hebat, ada kelebihan, sebenarnya semua benda tu tak ada nilainya kalau seseorang itu dia tak mengingati kematian. Dia nampak version. Saya pernah satu ketika bawa delegasi daripada Australia. Dia daripada Australia, dia datang ke Universiti Melaya. Saya kat Universiti Melaya. Kemudian saya tu dekat Akademi Pengajian Islam. Jadi orang putih lah semua. Orang putih semua. Bila masuk tu kita ceritalah, bawa dia bangunan ni gini, ni cerita ni gini, ni cerita gini. Ni set-set kafe semua yang bawa dia bukan Islam pun, orang kafe. Bangunan ni gini, ni gini. Kemudian akhir tu, ending tu bawa ke library, bawa masuk, tunjukkan ni tesis berkaitan ni tesis ini gini, tesis ini. Ceritalah tesis ini dapat anugerah ni gini. Dia dengar semua. Lah dia tanya soalan simple dia. Dia orang ni besok dah keluar dia kerja apa? Tengok
otak ni bukan cerita tak heran, nak cerita orang putih ni cara otak dia berfikir. Maksudnya cerita semua benda tu ending tu dia jadi apa, kan? Ni cerita hasil tesis ini, PhD gini, besok dia ni keluar ni kerja tu macam mana, kan? Dia nampak ending tu besok adakah dengan sijil begini, apa yang disediakan oleh kerajaan untuk kerja dia begini, apa sistem yang ada. Dia tak nak tengok apa yang ada ni semua ni, sebab dia tahu nama universiti ni confirm dah okey semua, tapi ending tu besok budak-budak ni graduate-nya dia jadi apa yang disediakan, apa bidang-bidang boleh dia masuk di situ. Itu standard orang putih lah, dia boleh berfikir untuk dunia. Tahap tu lah boleh fikir. Saya boleh bawa tu. Okey juga cara dia berfikir ni, cuma saya tak bawa dia. Besok ni semua ni ahli syurga, saya tak boleh sebut macam tu kan dia. Hendak saya sebut takut dia tak faham kan. Kan. Jadi nak ceritanya cara berfikir tu berbeza lah setiap bahagian. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan sambung seterusnya berkaitan apa riwayat-riwayat yang dibawa oleh Imam Ghazali. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan